Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak 5 Al-Fatih? Cikgu harap semua dalam keadaan sihat sejahtera. Okey, harapnya semua sudah bersedia untuk belajar pada hari ini. Okey, untuk tajuk hari ini kita masuk tajuk baru iaitu tajuk elektrik. Kalau awak perasan, dua tajuk sebelum ni, okey, iaitu tajuk tenaga. Okey, dalam tenaga adanya salah satu adalah tenaga cahaya, awak dah belajar tajuk sebelum ni, dan juga tenaga elektrik. Jadi untuk hari ini kita akan fokus kepada tenaga elektrik ataupun elektrik sahaja secara lebih mendalam. Okey, untuk pertamanya kita perlu mengenali 7 sumber tenaga elektrik. Okey, yang pertama iaitu akumulator, yang kedua generator, yang ketiga adalah sel suria, yang keempat adalah dinamo, yang kelima adalah sel kering, yang keenam jana kuasa hidroelektrik, dan yang ketujuh adalah bateri. Akumulator ni dia terdapat pada kenderaan yang bermotor seperti bukan motosikal tau, kenderaan yang bermotor seperti kereta, lori, van, bas, dan dia adalah sebenarnya asal dia adalah bahan kimia. Jadi perubahan tenaga adalah dari asal dia adalah tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Kalau untuk akumulator ni kan, akumulator ni dia boleh dicas semula. Kita sebut sel basah sebenarnya akumulator ni. Dia besar kan. Okey, saya harap awak faham akumulator ni yang ada dalam kenderaan bermotor. Yang kedua adalah generator. Generator ni kalau awak perasan di pasar malam, pada waktu malam kalau awak perasan dia menggunakan generator. Dia tak ada plug untuk pasang lampu tu kan, untuk onkan lampu. Jadi dia menggunakan generator. Generator ni dia punya sumber asal dia adalah petrol. Dia kena beli minyak macam kita isi minyak kereta semua tu kan. Kena beli petrol untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okey. Seterusnya adalah sel suria. Sel suria ni saya dah pernah terangkan sebelum ni. Asal dia adalah cahaya matahari yang ditukarkan kepada tenaga elektrik. Sel suria. Kalau di rumah-rumah kita nampak ada panel suria. Okey, dia selain digunakan pada pemanas air, digunakan juga pada lampu jalan, satelit dan juga kalkulator. Ada kalkulator yang kalau perasan ada satu keping tu dia ada garisan 3 tak silap saya. Itu nama dia sel suria. Okey, kalau nak gunakan kita jemur dulu pada bawah matahari. Nanti dia akan menjanakan tenaga cahaya matahari tu kepada tenaga elektrik. Okey, seterusnya adalah dinamo. Okey, dinamo macam nama sabun kan? Tapi sebenarnya bukan. Dinamo ni bentuk dia macam silinder, ada pada basikal. Bahan asas dia juga adalah bahan kimia. Okey, kalau awak potong dinamo tu, tengok keratan rentas dia, dalam dia ada bahan kimia. Okey, ada pada basikal, digunakan pada waktu malam lah biasanya. Okey, cara nak jana dia, semakin laju kita kayuh basikal tu semakin terang dinamo tu. Okey, seterusnya sel kering. Sel kering ni yang ada pada remote TV, pada lampu suluh, apa lagi, pada jam loceng. Ni contoh-contoh kegunaan sel kering. Sel kering ni dia tidak boleh sel kering ni okey, asal dia adalah bahan kimia juga. Okey, kalau macam dinamo tadi, kalau kita belah, okey, kita tengok keratan rentas dia, dalam dia juga adalah bahan kimia. Sebab tu tak boleh buang sel kering ni merata-rata tempat. Takut dia kalau kena benda panas dia meletup. Okey, bahaya. Okey, seterusnya jana kuasa hidroelektrik. Biasanya digunakan bagi industri yang besar lah. Okey, contohnya okey, kalau dalam buku ni awak tengok, dalam buku teks muka surat 105. Okey, ni 105. Ni. Ini contoh jana kuasa hidroelektrik, keempangan air kan? Untuk menukarkan, okey, maknanya tenaga elektrik ni boleh juga dijana melalui air.
Okey, di ampangan ni dia akan ditukarkan kepada tenaga elektrik. Okey. Seterusnya cara dia cara kalau menggunakan bersumberkan jana kuasa hidroelektrik ni, dia menggunakan kuasa air yang digunakan untuk memutarkan turbin, dan turbin menghasilkan tenaga elektrik. Air tu kan kuat kan, digunakan untuk memutarkan turbin tu. Turbin tu yang akan menghasilkan tenaga elektrik. Asal dia adalah menggunakan tenaga air. Okey. Seterusnya bukan tenaga air, kuasa air. Okey, seterusnya adalah last sekali adalah bateri. Okey, bateri ni yang terdapat pada handphone, okey, pada laptop, pada komputer LCD, komputer. Okey, dia ada bateri tu boleh dicas. Boleh dicas semula. Okey, saya rasa awak faham untuk 7 sumber tenaga ni. Sebelum balik akumulator ni apa? Dia adalah sel basah ataupun yang terdapat pada kenderaan yang bermotor tu. Okey. Seterusnya kita nak pergi kepada komponen dalam litar elektrik. Untuk tajuk ni kita akan belajar juga cara memasang komponen elektrik. Okey. Jadi kita tak dapat buat secara berdepan. Cikgu akan terangkan dulu dia punya komponen-komponen yang terdapat pada litar elektrik. Kalau kita tengok litar elektrik yang lengkap pada muka surat, okey, 107. Awak boleh tengok muka surat 107. Okey, yang pertama dia ada sel kering. Kena ada sel kering wajib. Yang kedua Swiss, yang ketiga wayar penyambung dan yang keempat mentol. Okey. Ada keempat-empat ni menjadikan litar elektrik itu lengkap. Okey. Swiss, kita tengok pada Swiss tugas dia ataupun fungsi dia adalah untuk memutuskan atau menyambungkan litar. Tak ada Swiss, tak jadi. Contoh kita nak pasang lampu, tak ada Swiss, tak boleh, tak on lampu tu, tak menyala lampu tu. Okey, seterusnya bateri. Bateri ni yang membekalkan tenaga, sumber dia. Kalau tak ada sumber, tak boleh. Kena ada bateri. Okey, seterusnya mentol, yang mengeluarkan cahaya apabila ada arus elektrik. Dan yang keempat adalah wayar. Wayar ni yang wayar ni yang menyambungkan satu komponen kepada satu komponen supaya arus elektrik boleh mengalir melaluinya. Okey, kalau tak ada wayar tak boleh juga. Kalau kita contoh kita nak ubah Swiss kepada alat-alat yang lain. Okey, contoh paku, okey, carbon pencil pun boleh. Dia boleh mengalirkan arus elektrik asalkan objek tersebut adalah objek yang konduktor elektrik. Okey, ingat balik masuk konduktor elektrik adalah objek yang boleh mengalirkan arus elektrik. Okey, cikgu rasa untuk hari ini itu sahaja penerangan cikgu. Cikgu dah terangkan tentang sumber tenaga elektrik yang 7 dan juga komponen-komponen dalam litar elektrik yang lengkap. Untuk pembelajaran seterusnya kita akan masuk kepada jenis-jenis litar elektrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.